Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pagi. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alal hazna idza syi'ta sahla. Rabbana yassir lana wa la tu'assir lana. Rabbana tammim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah, pertama dan selamanya tuan dan puan, kita harus syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan rahmat, ihsan daripada kasih dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi beri kita kesempatan. Masih lagi beri kita kesempatan untuk kita menikmati nikmat Ramadan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur tuan dan puan. Jadi tuan dan puan, hari ni saya pun tak plan untuk kongsi lama. Hari ni kat luar, ada urusan di luar dengan isteri dan dua sekali. Cumanya saya dalam kereta ni. Tuan dan puan boleh kongsi tuan dan puan dekat mana? Kan tuan ada dekat mana, tengah pergi kerja ke dan sebagainya. Kan, jadi tuan dan puan, pertama dan selamanya hati kita sentiasa kena syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hanya dengan ihsan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kesempatan untuk hidup. Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi kita pelbagai nikmat tuan dan puan. Pelbagai nikmat. Kerana apa tuan dan puan, hari ni kan nikmat untuk kita bercakap pun Allah Subhanahu Wa Taala yang beri. Kan, nikmat untuk kita memandang skrin ni pun tuan dan puan, Allah Subhanahu Wa Taala yang beri. Kan, berapa ramai orang yang ada mata tuan dan puan tetapi tak mampu melihat. Berapa ramai orang yang ada mulut tapi tak mampu nak bercakap tuan dan puan. Berapa ramai orang yang ada telinga tetapi tak mampu untuk mendengar. Berapa ramai orang yang ada hidung, kan, tetapi tuan dan puan, mereka untuk bernafas terpaksa dimasukkan tiup ke dalam paru-paru. Kan? Jadi tuan dan puan, nikmat kesihatan, segala nikmat yang kita ada ni tuan dan puan, semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu pertama dan selamanya, kita apabila kita bangun, Nabi SAW ajar kepada kita, bila kita bangun saja, bangun pagi saja tuan dan puan, pertama sekali yang kita kena ucapkan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kan, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kami akan kembali. Kan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita semua akan kembali. Kan, Allah Subhanahu Wa Taala dah nukilkan dalam Quran, kan, khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku nak melihat mereka ni, aku ciptakan kehidupan dan kematian ni untuk mereka ni semua, untuk aku melihat mana satu antara mereka yang paling baik amalan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita ni tuan dan puan untuk balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat Allah, bila kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala nanti, barulah tuan dan puan kita akan dapat report card kita. Barulah kita, macam kita tengok adik-adik yang tengah sekolah sekarang kan, bila akhir tahun, kebanyakannya masa dululah, zaman wabak sekarang ni mungkin tak ada, tetapi waktu dulu sebelum zaman wabak, bila akhir tahun, semua adik-adik ni akan berebut-rebut untuk pergi ke sekolah ambil report card. Kan, sepanjang pembelajaran adik-adik sepanjang tahun tu akan dinilai dan diberikan kepada mak ayah. Begitu juga kita tuan dan puan. Kehidupan kita ni, seluruh kehidupan kita akan dicatat. Kan, seluruh kehidupan kita akan dicatat, dan bila tuan dan puan report card kita akan diterima, kita akan menerima report card kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Dekat padang mahsyar nanti, kan, kita masing-masing akan menerima buku catatan amalan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan dan puan, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu usaha.
Kan kita perlu usaha untuk apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni nanti tuan dan puan, kan report card kita ni adalah A-nya, kan kalau tak mampu dapat A minus ke, kan janganlah sampai dapat F tuan dan puan, ataupun G dan sebagainya, kan masya-Allah. Kan kalau kita gagal tuan dan puan, kita akan gagal selamanya. Kalau kita berjaya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kita berjaya selamanya. Tetapi kalau kita gagal, kita akan gagal selamanya. Jadi hari ini tuan dan puan, saya tak nak berkongsi panjang. Kan kita nak sajalah, kan tajuknya adalah bagaimana nak urus selera waktu berbuka, kan bagaimana nak urus selera waktu berbuka. Sebenarnya tuan dan puan, selera ni bila kita berkata pasal, kita cakap pasal selera ni tuan dan puan, selera ni berkaitan dengan keinginan, kan selera berkaitan dengan keinginan. Keinginan ni berkait rapat dengan nafsu, kan Allah Subhanahu Wa Taala dah nukilkan dalam Quran, dalam surah An-Naziat, kan kalau tuan dan puan tengok pada saya punya wall Facebook, kan dekat Facebook tu ada saya kongsikan surah An-Naziat. Dalam surah An-Naziat ni Allah Subhanahu Wa Taala dah firman, barang siapa mereka ni, mereka yang meyakini bahawa semuanya akan bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk diperhitungkan segala amalan, mereka yang betul-betul yakin akan perjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan dan puan, dan mereka menundukkan nafsu mereka kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kan Allah Subhanahu Wa Taala akan beri ganjaran syurga kepada mereka. Inilah tuan dan puan, kan apabila kita berkata tentang selera berkaitan dengan nafsu, kan dan bila kita benar-benar takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita benar-benar percaya bahawa kita semua akan balik pada Allah Subhanahu Wa Taala, benar-benar yakin ni tuan dan puan. Macam mana benar-benar yakin ni adalah ulama bagi tahu, bila kita nak buat sesuatu, sebelum kita buat sesuatu, kita ingat apa yang kita nak buat ni Allah Subhanahu Wa Taala redha ataupun tidak. Itu yang pertama. Sebelum kita mulakan sesuatu, kita terus fikir dahulu, apa yang aku nak buat ni Allah Subhanahu Wa Taala redha ataupun tidak. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala redha, baru aku buat. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak redha, walaupun aku betul-betul nak buat benda ni, aku tak buat. Ini orang yang betul-betul yakin perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita benar-benar yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita benar-benar yakin bahawa hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita semua akan kembali. Dunia hanya sementara, akhirat kekal selamanya. Insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan ganjarkan kita syurga. Kita akan dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagia ni tuan dan puan bukan bahagia di sini. Kita masing-masing sekarang ni, termasuk saya lah terutamanya, kita masing-masing mengejar bahagia di sini. Kita nak hati kita tenang di sini, kan kita nak banyak duit di sini, kita nak banyak harta di sini, kita nak banyak keluarga di sini, dan kita nak segala nikmat tu kita nak dapat cepat, kan kita nak dapat segala nikmat, semua kita nak dapatkan dengan cepat. Maknanya kita nak dapatkan di sini. Tapi tuan dan puan, sabar dulu. Kerana apa? Kerana kita ni semua di sini hanyalah sementara. Di sini hanya persinggahan semata-mata. Ulama bagi tahu tuan dan puan, ada sesetengah orang lah, ahli fikir, dia bagi tahu kehidupan dunia kita ni tuan dan puan hanyalah 1.5 jam sahaja. Kehidupan dunia hanyalah 1.5 jam sahaja. Kenapa tuan dan puan? Kerana dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah nukilkan bahawa satu hari akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Satu hari akhirat, 24 jam akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia tuan dan puan. Masya Allah. Punyalah lama satu hari akhirat tuan dan puan, bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Tetapi tuan dan puan, 1000 tahun dunia ni, satu hari akhirat ni ada 24 jam. Cuba bahagikan dengan 3, maknanya akan dapat 8 jam. Satu bahagian tu akan dapat 8 jam. Dalam 8 jam ni tuan dan puan, kan dalam 8 jam ni, saya ada terbaca, dalam 8 jam ni bersamaan 125 tahun tuan. Masya Allah. 8 jam di akhirat bersamaan 125 tahun dunia. Dan 1.5 jam akhirat bersamaan 63 tahun.
1.5 jam di akhirat bersamaan 63 tahun. Inilah dikatakan tuan dan puan, kan, Nabi SAW ada bersabda, maksud daripada hadis Nabi SAW, umur umatku sitin wa sab'in, antara 60 ataupun 70. 60 ataupun 70. Dan Nabi SAW punya umur sepanjang 63 tahun. Dalam setengah riwayat beritahu sepanjang 63 tahun. Dan arwah bapa saya pun 63 tahun umurnya. Maknanya tuan dan puan, seandainya umur kita 63 tahun tuan dan puan, kita sebenarnya baru menghabiskan masa 1.5 jam di akhirat sahaja. Tuan dan puan, bayangkanlah tuan dan puan, seandainya kita sibukkan dengan kehidupan kita yang sementara ni tuan dan puan, rupanya kita baru menghabiskan 1.5 jam sahaja. Tuan dan puan, kita nak bahagia di dunia, di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala yang selama-lamanya ni, kita hanya perlu bersusah payah untuk 1.5 jam sahaja. Untuk 1 jam setengah sahaja kita perlu susah payahkan kehidupan kita. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dah dalam Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Untuk mereka, bagi siapa yang, untuk mereka ni yang bersusah payah untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, bersusah payah untuk menghidupkan agama di dalam diri-diri mereka, bersusah payah untuk menghidupkan agama di dalam keluarga-keluarga mereka, bersusah payah untuk menghidupkan agama di masyarakat mereka ni. Walladzina jahadu fina lanahdihannahum subulana. Aku menyediakan untuk mereka semua ni jalan-jalan untuk mereka mendekatkan diri mereka kepada aku. Allah Subhanahu Wa Taala akan beri jalan kepada kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan dan puan, bukan dekat di sini sahaja. Insya-Allah kita akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna kita semua akan Allah Subhanahu Wa Taala masukkan ke dalam syurga. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi tahu dah dalam Quran. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Quran, innashtara innal ladzina yashtaru. Saya lupa ayat dia macam mana, tapi maksud dia adalah bagi mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah beli kan harta dan diri manusia ni, harta dan diri orang beriman ni dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna tuan dan puan, kita punya harta dan diri kita Allah Subhanahu Wa Taala telah beri untuk Allah Subhanahu Wa Taala beri kita syurga. Untuk Allah Subhanahu Wa Taala tukarkan dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dengan syarat tuan dan puan, kita kena beri dua. Kan? Syarat jual beli ni tuan dan puan, apabila kita bagi something, kita akan dapat something. Kan? Sebagai contoh, kalau kita nak beli kereta. Kita beri duit deposit dulu. Kita sign untuk kita penolakan, kalau siapa yang buat pinjaman, penolakan bank dan sebagainya, barulah kita dapat kereta. Bukannya kita dapat kereta dulu baru beri deposit. Tidak tuan dan puan, kita sign per habis semua benda dulu, kita sign kan, barulah kita dapat kereta. Begitu juga dengan syurga tuan dan puan. Untuk kita dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dua syarat untuk kita beri. Kita kena beri diri kita. Diri kita ni bermaksud kita kena susah payah untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Beri diri kita, hadirkan diri kita, hadirkan hati kita untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, Allah letakkan syarat untuk kita beri harta kita. Dan kalau kita tengok tuan dan puan, kita tengok ahli-ahli perniagaan yang hebat-hebat ni, orang putih ni, mereka bagi tahu, seandainya kita nak growkan sesuatu, kita perlu beri 3 perkara. Kita perlu berikan komitmen masa kita, kita perlu berikan komitmen diri kita untuk kita susah payah, dan kita perlu laburkan duit, buat investment, barulah bisnes kita akan grow. Begitu juga tuan dan puan, seandainya kita nak, itulah lumrahnya, seandainya kita nak syurganya Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu beri dua ni. Diri ni termasuklah diri dan masa kita. Kan kita letakkan diri kita bersusah payah untuk berusaha untuk Allah Subhanahu Wa Taala sayang kita, untuk Allah Subhanahu Wa Taala redha pada kita. Kemudian kita beri harta kita kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak tuan dan puan, di waktu Ramadan ni kita perlu kejar tuan dan puan.
Seandainya kita dengar ada orang-orang yang susah, kita bantu mereka. Seandainya kita ada dengar, tuan dan puan, ada orang nak tubuhkan madrasah-madrasah, kita bantu mereka. Kan, seandainya kita dengar, tuan dan puan, ada orang nak keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sebarkan agama, kita bantu mereka, tuan dan puan. Besar ganjaran pahala, tuan dan puan. Sebab apa, tuan dan puan? Kita sebenarnya bukan membantu mereka, kita sebenarnya membantu diri kita sendiri. Sebab apa, tuan dan puan? Sebab Nabi SAW ada satu maksud hadis Nabi SAW, mereka mengeluarkan sedikit harta mereka ni, harta yang kita keluar ni, itulah harta kita, tuan dan puan. Harta kita yang sebenar, apa yang dah kita makan dan apa yang telah kita beri untuk bekalan kita di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan harta yang kita simpan, tuan dan puan. Harta yang kita simpan adalah milik orang yang selepas kita. Apabila kita mati nanti, waris selepas kita tu, waris faraid tu, itulah harta mereka. Harta yang kita simpan, itulah harta waris-waris faraid kita. InsyaAllah, tuan dan puan, sekadar itu sahaja. Sebabnya perkongsian saya hari ni sekejap sangat. Memang sekejap sebab saya pun di luar dan kita ada urusan, dan saya faham tuan dan puan juga sangat-sangat sibuk. Cumanya saya ingatkan, Ramadan semakin meninggalkan kita. Walaupun kita rasa Ramadan baru hari kedua, tuan dan puan, tetapi hakikat yang sebenar, Ramadan semakin meninggalkan kita, tuan dan puan. Jadi, tuan dan puan, kita perlu usaha sungguh-sungguh, tuan dan puan. Usaha sungguh-sungguh untuk perbaiki diri kita. Di baki-baki yang terakhir untuk Ramadan ni, walaupun Ramadan baru hari kedua, tetapi saya suka mengatakan bahawa di baki-baki yang terakhir Ramadan ni, tuan dan puan, suka saya ingatkan untuk kita expedite, untuk kita speedkan kita punya momentum untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Speedkan momentum kita. Kita speedkan momentum kita untuk baca Quran. Kan, kalau sebelum ni kita sangat susah untuk memegang Quran, kita sangat susah untuk membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Jadi mulai hari ni, tuan dan puan, mulai saat ini, selepas sahaja habis live ni, kita cubalah, tuan dan puan, untuk tutup sebentar segala kerja-kerja kita buka Quran untuk kita baca walaupun satu ayat. Walaupun satu ayat, tuan dan puan, ganjaran orang yang membaca Al-Quran ni sangat banyak, tuan dan puan. Satu huruf Allah Subhanahu Wa Taala ganjarkan kepada 10 hasanah, 10 kebaikan, tuan dan puan. Bayangkan, tuan dan puan, satu huruf Allah Subhanahu Wa Taala ganjarkan 10 kebaikan. Bayangkan kalau kita baca ayat, satu ayat, dalam satu ayat tu berapa huruf, tuan dan puan? Seandainya ada 100 huruf dalam satu ayat, bermakna kita diganjarkan paling kurang adalah 1000 hasanah, 1000 kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala akan beri. Jadi, tuan dan puan, puasa ni adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi tahu puasa ni adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan ganjarkan. Allah Subhanahu Wa Taala yang akan ganjarkan mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, tuan dan puan, kita sungguh-sungguh minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa redha kepada kita, supaya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa jadikan kita, seperti kata Ustaz Abid Liu, jadikan kita semua sebagai matahari hidayat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berhak, tuan dan puan. Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk memilih siapa sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk memilih siapa saja sebagai pembantu-pembantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi, tuan dan puan, kita rayulah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa, tuan dan puan? Supaya Allah Subhanahu Wa Taala kesian kepada kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa pilih kita untuk menjadi pembantu-pembantu agama Allah Subhanahu Wa Taala yang akan dibangkitkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebelah kita, tuan dan puan. Jadi, tuan dan puan, kejayaan sebenar hanyalah di dalam taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada ini, tuan dan puan, belum lagi menjanjikan kebahagiaan dan belum juga menjanjikan kejayaan. Apa yang kita ada hari ini semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kita tak ada hari ini semua atas asbab Allah Subhanahu Wa Taala masih sayang kita, tuan dan puan. Jadi, sekadar itu sahaja. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifar. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya doakan semoga tuan dan puan dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semudah-mudahnya, diberikan keberkatan rezeki dan hujan rezeki yang sungguh lebat, diberikan keberkatan rezeki yang tidak putus-putus, sebagaimana
mana tidak putus-putusnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala datang kepada kita sampai kiamat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.